Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Kita sambung lagi projek DIY camper. Bagi tuan-tuan yang masih baru dekat channel ni ataupun kali pertama tuan-tuan tengok video berkenaan dengan kereta ni, sebenarnya projek yang kita tengah buat ni adalah untuk jadikan kereta ni untuk bawa pergi camping. Saya suka pergi off-road dan camping dekat campsite yang semi-wild ataupun wild, sebab biasanya campsite yang wild ni kadang-kadang orang tak ramai, jadi mudah untuk kita dapat tapak. Tapi masalah dengan campsite wild ni, kita tak ada elektrik. Jadi bila kita nak pergi camping tempat macam ni, kita kena prepare lah, sama ada kita bawa power station ataupun kita pasang sistem dual bateri dan juga solar pada kereta ni. Dan lagi satu tuan-tuan, kereta ni juga saya gunakan untuk kegunaan harian dan saya bawa kereta ni pergi site untuk buat pemasangan solar. Dan tempat saya pasang solar ni tuan-tuan, ni kita panggil sebagai tempat off-grid, tempat yang memang tak ada elektrik. Dia tak sama dengan kita pasang solar dekat rumah biasa. Rumah biasa ada elektrik. Tapi tempat saya buat kerja-kerja pemasangan solar ni, tempat yang memang tak ada elektrik. Dan semasa proses nak pasang tu pun, saya sendiri perlukan elektrik untuk cas saya punya peralatan cordless. Dari segi design sistem yang kita nak buat ni tuan-tuan, mestilah sesuai dengan 3 keadaan. Yang pertama, sesuai untuk bawa pergi camping. Yang kedua, sesuai untuk bawa pergi site, nak cas peralatan cordless, nak cas drill, nak cas grinder. Kemudian yang ketiga, untuk kegunaan harian. Kalau kereta kegunaan harian ni kita nak pasang rooftop tent, memang tak sesuai lah. Dan sama juga, kalau saya nak pasang sistem yang terlampau besar dalam ni, tak sesuai sebab dekat bahagian belakang ni nanti kita akan bawa peralatan untuk pasang solar. Nak bawa bateri, nak bawa tangga, nak bawa tool, memang penuh dalam ni tuan-tuan. Jadi dari segi design ni, saya kena design betul-betul. Dan design tu mestilah praktikal dan sesuai dengan ketiga-tiga keadaan tersebut. Plan saya yang seterusnya untuk kereta ni tuan-tuan, saya nak pasang all-in-one inverter sistem 12 volt. Tujuan saya nak pasang all-in-one inverter ni supaya dalam kereta ni nanti saya akan dapat power AC 230 volt sama dengan power yang kita dapat dekat rumah kita daripada TNB. Dan bila dah ada power tu nanti, bolehlah saya gunakan peralatan elektrik yang biasa dengan menggunakan power yang ada dalam kereta ni. Sebagai contoh, kalau pergi camping saya nak bawa rice cooker yang kecil, saya boleh gunakan sistem ni nanti. Dan apa saja peralatan AC 230 volt yang kecil-kecil, kita boleh gunakan dengan sistem ni. Dan kalau kita nak gunakan peralatan yang lebih besar, boleh. Tapi kita perlukan sistem yang lebih besar. Dan all-in-one inverter yang kita nak pasang ni, maksimum output power adalah 1500 watt. Dan bagi saya, 1500 watt tu pun dah cukup besar dah tuan-tuan. Untuk camping pun dah cukup besar. Untuk kegunaan dekat site pun dah cukup besar. Dekat site ni, waktu pasang solar, saya cuma perlukan power untuk saya cas bateri peralatan cordless. Saya nak cas bateri drill, bateri grinder, saya akan cas daripada sistem ni lah nanti. Dan sebelum kita teruskan dengan pemasangan inverter ni tuan-tuan, saya nak share dulu dengan tuan-tuan apa peralatan yang saya dah pasang dalam kereta ni setakat ni. Sistem yang kita buat ni dinamakan sebagai dual battery system. Maksudnya kita ada dua bateri. Yang pertama adalah bateri sedia ada dalam kereta ni dekat bonet depan, yang tu kita tak kacau. Kemudian kita tambah lagi satu bateri dekat belakang ni. Kalau dalam community camper van, biasa kita panggil sebagai house battery ataupun kita panggil sebagai second battery. Jadi untuk bahagian belakang ni tuan-tuan, kita tak akan gunakan main battery ataupun bateri pertama yang dekat depan tu. Power kita akan ambil daripada bateri yang kedua, bateri yang dekat belakang ni. Dan bila kita dah pasang bateri, kita kenalah ada cara untuk cas balik bateri ni. Okey, mungkin tuan-tuan terfikir, kenapa tak guna solar saja? Situasi dia tak sama tuan-tuan. Kalau kita buat dekat tempat off-grid, sebagai contoh dekat rumah kebun ataupun rumah kita sendiri, kita boleh pasang solar panel yang mencukupi untuk cas bateri ni. Tapi situasi dalam kereta ni tuan-tuan, kita takkan ada ruang yang cukup. Kita takkan ada solar panel yang cukup untuk cas balik bateri. Jadi untuk sistem dual bateri ni, kita akan combine. Yang pertama charging daripada solar dan yang kedua yang utama adalah charging daripada alternator. Bateri kita yang kedua ni dia akan bersambung dengan bateri dekat depan, bateri kereta. Bateri kereta kita tu dia bersambung juga dengan alternator. Dan kita akan gunakan power daripada alternator untuk cas bateri yang kedua ni. Dan untuk sambungan tuan-tuan, kita tak boleh sambung direct. Kita tak boleh sambung bateri ni terus sambung dekat bateri dekat depan. Tak boleh tuan-tuan. Kita kena ada satu peralatan untuk kontrol proses charging tu. Dan untuk proses charging tu, untuk terkontrol proses charging tu, kita gunakan DC to DC charger. Dan untuk DC to DC charger ni, dia special sikit tuan-tuan sebab dia 2-in-1. Kita boleh gunakan untuk cas bateri daripada alternator dan daripada solar. Biasanya untuk solar ni kita perlukan solar charge controller. Benda tu dah ada dalam ni dah sebab ni adalah 2-in-1.
Biasanya dulu kita terpaksa gunakan dua peralatan berasingan. Kita kena ada solar charge controller, kemudian kita kena ada DC to DC saja. Tapi untuk yang ni tak perlu dah tuan-tuan. Satu ni pun dah cukup sebab dia ada dua-dua function dah. Kemudian tuan-tuan, bila kita dah ada bateri, kita mesti distribute power. Macam mana kita nak guna power daripada bateri ni? Untuk kita gunakan power pada bateri ni, biasanya kita gunakan USB outlet macam ni lah. Yang ni kita panggil sebagai mini power box. Mini power box ni tuan-tuan, dia punya input voltage sama ada 12 ataupun 24 volt. Kalau untuk kereta biasa macam kereta ni, sistem 12 volt. Dan kalau untuk lori ataupun untuk kereta yang lebih besar, kadang-kadang dia guna sistem 24 volt. Tapi kita masih lagi boleh gunakan kita punya mini power box ni sebab dia support sistem 12 volt dan juga sistem 24 volt. Dekat hujung sini tuan-tuan, kita ada 4 cigarette lighter socket. Kalau tuan-tuan ada peralatan elektrik DC yang menggunakan cigarette lighter port tu, boleh cucuk dekat sini, ada 4. Kemudian dekat sini tuan-tuan, kita ada USB Type A dan juga Type C. Kebiasaannya bila kita beli USB outlet macam ni, katakanlah 30 watt, sebenarnya dia akan combine tuan-tuan untuk kedua-dua output tu. Mungkin yang atas ni 15 watt, yang ni pun 15 watt. Tapi untuk yang ni tuan-tuan, untuk setiap port ni, sama ada USB Type A ataupun USB Type C ni, setiap port adalah 45 watt. Dan ni memang fast charging. Sebelum ni pun saya dah pernah buat satu video, saya share tentang kita punya mini power box ni. Nanti saya akan letak link lah dekat bawah. Dan dekat sini kita ada meter untuk tengok voltage. Dan dekat atas ni ada lampu tuan-tuan. Nak kata terang sangat tu tak lah, tapi cukup lah. Dekat sebelah kanan ni kita ada DC bus bar, heavy duty bus bar. Maximum current adalah 300 amp. Dan tujuan kita gunakan DC bus bar ni sebab kita akan ada banyak peralatan yang perlu disambungkan kepada bateri. Yang ni adalah sebagai hub ataupun terminal untuk sambungan lah. Yang mana semua peralatan yang perlu disambungkan ke bateri, kita akan sambungkan dekat DC bus bar ni. Ini kabel yang besar ni lah kabel untuk sambungan ke bateri. Ini sambungan ke kita punya DC to DC saja. Dan yang lagi satu ni adalah untuk sambungan kepada kita punya mini power box. Dekat sebelah atas kita ada peralatan keselamatan, kita ada DC breaker. Dan sebenarnya tuan-tuan, untuk sistem ni ada lagi banyak lagi peralatan-peralatan yang akan kita tambah, yang akan kita pasang. Dekat sebelah kanan ni masih lagi kosong, masih lagi ada ruang. Dekat sini lah saya plan nak pasang kita punya all-in-one inverter sistem 12 volt. Dan sebenarnya tuan-tuan, all-in-one inverter yang kita nak pasang tu sama dengan all-in-one inverter yang saya gunakan dalam tutorial untuk sistem off-grid untuk rumah kebun. Inverter yang sama. Dan kelebihan bila kita gunakan all-in-one inverter tu tuan-tuan, kita akan ada function tambahan. Yang pertama tuan-tuan, kita boleh charge bateri yang kat bawah ni nanti dengan menggunakan function charger yang ada dalam all-in-one inverter. Dan bila kita tambah all-in-one inverter tu, kita akan ada dua solar charge controller. Yang pertama yang memang built-in dekat dalam ni, dan lagi satu solar charge controller yang ada dalam all-in-one inverter. Biasanya tuan-tuan, kalau kita nak charge bateri ni yang kat bawah ni menggunakan AC power 20 dekat rumah kita, kita kena tambah lagi satu peralatan, kita kena tambah bateri charger. Tapi bila kita dah ada all-in-one inverter, kita dah tak perlukan lagi charger tuan-tuan. Kalau untuk charger yang maksimum current 40 amp, harga dia pun dah RM500. Tapi all-in-one inverter yang kita nak guna ni harga cuma RM1,000 lebih. Kita ada inverter, kita ada battery charger, kita ada ATS dan kita ada banyak lagi function-function yang lain tuan-tuan. Jadi adalah lebih berbaloi kita gunakan all-in-one inverter untuk kereta ni. Yang ni stok inverter yang baru sampai dan sekarang ni saya dah tak bawa masuk banyak tuan-tuan. Saya cuma bawa masuk untuk satu model tu dalam 10 unit saja. Dah habis kita order lagi lah. Ini baru sampai ada 10, so saya akan ambil satu untuk kita pasang dalam kereta tu. Untuk inverter ni berat cuma dalam 5 kilo saja. Saya rasa plywood tu masih mampu untuk menampung berat inverter ni. Kalau tak mampu nanti kita akan tambahlah bracket supaya lebih kukuh. Dan untuk tuan-tuan dapatkan inverter ni, tuan-tuan boleh tengok link dekat bawah. Saya letakkan link untuk tuan-tuan beli inverter ni direct dekat website Solar Hub. User manual dan juga lug. Inverter ni sebenarnya bukan saja dalam kereta tuan-tuan boleh pasang, untuk rumah pun boleh, untuk rumah kebun lah. Kalau rumah biasa mungkin tak berapa sesuai sebab dia punya maksimum output cuma 1500 watt saja.
Macam saya cakap tadi, ini adalah inverter yang sama yang kita gunakan dalam siri tutorial video DIY solar menggunakan all-in-one inverter. Inverter yang sama. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu lebih detail tentang penggunaan inverter ni, tuan-tuan boleh follow juga tutorial tu. Dan untuk inverter ni, maksimum solar power adalah 1000 watt. Sistem 12 volt. Maksudnya bateri yang kita boleh gunakan dengan inverter ni hanyalah bateri 12 volt. Tak boleh 24, tak boleh 48. Saya share sikit detail spek untuk inverter ni. Untuk inverter ni, maksimum solar power adalah 1000 watt, maksimum output adalah 1500, maksimum AC charging current adalah 60 amp. Cuba tuan-tuan bayangkan, tadi saya beritahu charger 40 amp pun harga dekat 500, tapi yang ni 60 amp. Dah jimat, tuan-tuan tak payah beli charger. Sebab tu kita panggil ini sebagai all-in-one inverter. Dan input voltage untuk solar panel daripada 15 hingga 90 volt DC. 15 hingga 90 volt ni adalah MPPT voltage range. Dan sebenarnya dengan inverter ni, kalau sekeping solar panel 100 watt pun dia dah mula charging. Tapi tak cukup lah. Tapi kalau tuan-tuan nak pasang dekat kereta, gunakan solar panel 100 watt hanya untuk maintain sistem saja, boleh tuan-tuan. Dan lagi satu tuan-tuan, maksimum charge current untuk bahagian solar adalah 60 amp. Kalau tuan-tuan dapatkan solar charge controller yang berkualiti, sebagai contoh jenama SRNE, untuk solar charge control 60 amp ni pun harga dia dekat 6 hingga 700 ringgit tuan-tuan. Ini all-in-one, semua dah ada. Ada battery charger, ada inverter, ada solar charge controller dan ada ATS pula untuk transfer power daripada power inverter ataupun power bateri dengan power daripada AC source, PMB ataupun generator. Sebab tu saya cakap tadi, all-in-one inverter ni lebih berbaloi. Saya nak kena siapkan pemasangan ni malam ni juga tuan-tuan, sebab saya dah penat usung power station pergi site. Power station Blue 80 yang saya guna selama ni tu agak berat 28 kilo. Bila nak pergi site, nak kena angkat masuk dalam kereta, dah balik nak bawa keluar balik, memang penat. So kalau kita dah boleh pasang sistem yang ada AC output kat sini, saya tak perlu lagi nak usung power station tu. So, yang pertama berat, yang kedua dia mengganggu ruang jugalah sebab agak besar. So kita kena siapkan malam ni. Okey, kita dah ada lampu, jadi bolehlah kita siapkan projek ni malam ni. Yang ni kuning, yang ni putih. Cuba tuan-tuan komen, yang mana lagi cantik? Putih atau kuning? So kita akan tengok dekat mana kita nak mount inverter ni. Okey, biasanya kita tinggikan sikit sebab kat bawah ni mungkin akan ada laluan kabel dan sebagainya. Mungkin dekat sini lah. Tekan tanda, kita tebuk lubang, kemudian kita boleh mount inverter ni dekat plywood ni. Ni sebenarnya plywood dan saya balut dengan kapet. Dan kapet yang saya beli ni memang kapet yang memang ada gam siap-siap tuan-tuan. Jadi tak perlu nak sapu gam lah. Potong plywood, balut kapet, dah boleh guna. So kita akan mount dekat sebelah sini. Saya dah siap pasang, tapi saya tak tunjuk step by step. Yang pertama sebab kita memang dah ada tutorial tentang inverter ni tuan-tuan. Setakat ni kita dah ada 3 video menceritakan dengan detail cara nak pasang, cara nak guna inverter ni. Yang kedua sebab sekarang ni dah lewat, dah hampir pukul 11 malam dan besok saya nak pergi site, ada 2 site saya nak pergi besok. Dan Alhamdulillah kita berjaya siapkan malam ni. Jadi besok saya tak perlulah bawa lagi power station. Saya akan charge bateri cordless menggunakan sistem ni. Jadi saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan apa sambungan-sambungan yang saya dah buat. Dan sebenarnya tuan-tuan, sambungan ni adalah sementara, nanti kita akan kemaskan kemudian. Okey, sambungan pertama yang kita kena buat adalah sambungan kepada bateri. Dekat tengah-tengah ni tuan-tuan boleh nampak positif, negatif. Ini kita perlu sambungkan kepada bateri dan antara inverter dan bateri saya letak satu DC breaker. Kemudian kabel ni kita sambung kepada DC bus bar 300 amp. Itu sambungan yang pertama. Inverter mesti sambung kepada bateri, sama ada direct kepada bateri ataupun kepada bus bar. Sambungan yang kedua yang saya buat adalah sambungan AC output. AC output daripada inverter saya sambungkan guna kabel 3 core dekat kita punya SSO ataupun socket outlet. Dekat sini dah kita akan sambungkan 3 pin plug besok untuk charge kita punya bateri cordless ni. Dan seterusnya apa yang saya buat sambungan AC input pada inverter ni supaya kita boleh charge bateri ni tuan-tuan daripada inverter. Jadi untuk charge ni saya sambungkan kepada 3 core cable saja. Dan maksimum charging current daripada inverter ni ke bateri adalah 60 amp.
Untuk sistem kita ni, maksimum output cuma 1500 watt dan saya hanya akan limit pada 1000 watt sahaja. Jadi tak ada masalah kalau kita gunakan 3-core, cuma kena cari kabel yang lebih besar dan gunakan 3-pin plug yang berkualiti lah. Kemudian nanti baru kita akan kemaskan, kita akan tengoklah macam mana cara nak design yang lebih cantik dan nampak lebih kemas. Untuk yang ni hanya sekadar boleh guna saja untuk besok. Kadang-kadang bila kita nak design sistem macam ni tuan-tuan, kita kena cuba pasang dulu. Bila kita dah pasang, baru kita akan nampak apa benda yang sepatutnya kita buat, apa sepatutnya yang kita kena tukar. Kemudian nanti baru kita akan kemaskan lah. Kalau tuan-tuan tengok sini pun, kabel-kabel masih bergantung lagi macam ni. Kemudian kita akan kemaskan, dan projek ni insyaAllah akan berterusan sebab kita akan pasang lagi banyak peralatan dan pada masa yang sama kita akan ubah apa yang patut, apa yang tak kena kita akan tukar, kita akan ubah supaya sistem ni lebih praktikal dan selamat untuk kita gunakan. Tentang setting inverter, setting yang saya tukar hanyalah jenis bateri sahaja sebab untuk inverter ni default adalah bateri jenis gel. Saya tukar kepada bateri lithium iron phosphate sebab bateri yang saya gunakan, bateri yang saya ada ni adalah bateri jenis lithium iron phosphate. Jadi tuan-tuan, nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Dan untuk projek ni dia akan berterusan, ada lagi benda yang akan kita buat. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.